Selamat datang ke sesi temu bual akademik kumpulan kami. Kami akan membincangkan tajuk kelemahan undang-undang kemanusiaan antarabangsa semasa Perang Dunia Kedua, kajian kes Nanjing Massacre. Nanjing Massacre merupakan satu tragedi kemanusiaan paling dahsyat dalam sejarah dunia apabila ratusan ribu orang awam China menjadi mangsa pembunuhan, penyiksaan dan keganasan seksual selepas bandar Nanjing ditawan oleh tentera Jepun pada Disember 1937. Hari ini bersama saya adalah 4 panel yang akan mengupas isu hari ini dari perspektif sejarah, teori hukum antarabangsa, undang-undang kemanusiaan antarabangsa serta kepentingannya kepada dunia hari ini. Ini merupakan panel 1, panel 2, panel 3 dan panel 4. Okay, boleh saudari jelaskan sikit secara ringkas apakah yang berlaku dalam peristiwa Nanjing Massacre dan mengapa ia penting untuk kami kaji? Baik, terima kasih saudara TJ. Baik, Nanjing Massacre ini dia berlaku selepas tentera Jepun berjaya menawan bandar Nanjing pada 13 Disember 1937, yaitu semasa Perang Cina-Jepun kedua. Dalam tempoh kira-kira 6 minggu, tentera Jepun telah melakukan pelbagai kekejaman, termasuklah pembunuhan beramai-ramai, penyiksaan, pembunuhan sistematik, serta penjarahan terhadap penduduk awam dan tentera Cina yang telah menyerah diri. Anggaran jumlah korban adalah sekitar 200.000 hingga 300.000 orang. Selain itu, puluhan ribu wanita telah menjadi keganasan seksual. Jadi, peristiwa ini sudah tentu penting untuk dikaji karena ia menunjukkan bagaimana prinsip kemanusiaan gagal dipatuhi walaupun undang-undang peperangan antarabangsa seperti Hague Convention pada ketika itu telah wujud. Ia juga menjadi pengajaran penting dalam perkembangan undang-undang antarabangsa, undang-undang kemanusiaan antarabangsa atau yang lebih dikenali sebagai IHL. Bagaimana teori realisme membantu menjelaskan tragedi ini? Menurut teori realisme, sistem antarabangsa dalam keadaan anarki, yaitu tidak kuasa tertinggi yang boleh mengawal semua negara. Oleh sebab itu, negara akan lebih mengutamakan kepentingan nasional, keselamatan, dan kekuatan ketenteraan berbanding nilai moral. Dalam kes Jepun, penguasaan terhadap China dianggap penting untuk memperluaskan pengaruh Jepun dalam aspek politik, ekonomi, dan ketenteraan di Asia Timur. Maka, dari perspektif realisme, tindakan agresif Jepun boleh dilihat sebagai usaha untuk mencapai kepentingan strategik walaupun terpaksa mengorbankan nilai kemanusiaan. Teori ini juga menjelaskan mengapa undang-undang antarabangsa gagal berfungsi dengan berkesan apabila tidak disokong oleh penguatkuasaan yang kuat. Oke, terima kasih panel 1. Sama-sama. Hai panel 2, cek saja. Apakah prinsip-prinsip utama Aisyah yang telah dilanggar dalam peristiwa Nanjing Massacre? Okey, kalau kita nak bahaskan tentang ini, kita boleh sebutkan daripada prinsip yang pertama tersebut, prinsip pembezaan yang dikenal sebagai distinction. Kita tahu prinsip pertama ini adalah di mana pihak yang berperang mesti membezakan antara orang awam ataupun kombaten. Okey, kita tahu benda tu. Tapi semasa peristiwa Nanjing ni, apa yang berlaku adalah tentera Jepun bukan sahaja membunuh orang-orang kompeten, tetapi mereka juga membunuh orang-orang awam termasuklah wanita, kanak-kanak, warga emas tanpa sebarang pembezaan berlaku. Okey, seterusnya kita ada juga prinsip yang kedua, iaitu perkadaran, proportionality, di mana kita tahu Nanjing telah ditawan sebenarnya dan ancaman kemiliteran sebenarnya pada waktu itu telah berkurangan, tetapi yang malangnya keganasan dan kekejaman terus berlaku tanpa henti yang menyebabkan penderitaan skala besar yang tidak seimbang melebihi daripada ketenteraan. Dan yang ketiga sekali, yang terakhir sekali adalah doktrin keperluan tentera atau military necessity. Kita tahu prinsip tersebut membenarkan tindakan yang benar-benar perlu untuk mencapai objektif ketenteraan yang sah. Kita tahu itu lamat prinsip itu ada, tetapi tindakan seperti, saya minta maaf ya para hadirin semua, iaitu tindakan seperti rukun
pembakaran bandar dan pembunuhan beramai-ramai jelas kita tidak boleh anggap sebagai satu keperluan ketenteraan. Adakah undang-undang kemanusiaan wujud ketika itu? Ya, waktu tu Undang-Undang Kemanusiaan ada Hague Convention antaranya, iaitu pada tahun 1859 dengan tahun 1907. Tapi masalah ini timbul apabila kita tahu undang-undang tersebut dia tidak ada mekanisme penguatkuasaan yang kuat. Okey, kita tahu dia wujud, tapi peraturan peperangan yang telah ditetapkan hanya berfokuskan kepada perlindungan awam dan tawaran perang. Tetapi di sini dia tetapi tiada institusi antarabangsa yang mampu dan benar-benar boleh memaksa Jepun untuk mematuhinya waktu itu. Jadi inilah terjadi tragedi Nanjing ini sendiri yang menunjukkan sebagai bukti bahawa kewujudan undang-undang sahaja tidak mencukupi tanpa pematuhan dan penguatkuasaan yang berkesan. Selepas perang tamat, apakah bentuk accountability yang dikenakan terhadap pihak yang terlibat dalam perang ini? Baik, terima kasih atas soalan anda. Selepas Perang Dunia Kedua, International Military Tribunal pada Far East (IMTFE) ataupun Tokyo Tribunal ditubuhkan untuk membicarakan pegawai dan juga pemimpin Jepun yang terlibat dalam jenayah perang. Tribunal ini mendakwa seramai 28 orang pegawai kanan Jepun atas kesalahan seperti jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan dan juga jenayah terhadap keamanan. Antara individu yang dihukum ialah General Matsuhito yang didapati gagal untuk menghalang tenteranya daripada mengancam Nanjing. Oleh itu, kes ini menjadi sangat penting kerana ia memperkenalkan konsep di mana seseorang individu itu dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dalam melanggar undang-undang antarabangsa. Jadi, adakah tribunal tersebut menerima kritikan? Ya, tribunal ini menerima kritikan di mana kritikan utama ialah victor's justice ataupun keadilan pihak pemenang. Hal ini kerana hanya pemimpin Jepun yang didakwa manakala tindakan pihak berikat tidak dinilai pada sudut yang sama. Selain itu, terdapat isu berkaitan prinsip retroaktif kerana beberapa pentuduhan dikenakan berdasarkan definisi jenayah yang belum jelas ketika peristiwa itu berlaku. Walaupun begitu, tribunal ini tetap menjadi asas penting kepada perkembangan sistem keadilan jenayah antarabangsa moden termasuk Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun ICC. Apakah faktor utama yang menyebabkan kegagalan IHS dalam kes Nanjing Massacre? Baiklah, terima kasih saudara Jia. Seperti mana kita tahu, terdapat 4 faktor utama, iaitu yang pertama, struktur Aisyah pada ketika itu masih lemah dan belum lagi memberi perlindungan yang menyeluruh kepada orang awam. Dan yang kedua, organisasi antarabangsa seperti ICRC dan Liga Bangsa-Bangsa mempunyai kuasa yang sangat terhad untuk menguatkuasakan undang-undang. Dan seterusnya, yang ketiga, kekerasan seksual terhadap wanita belum lagi dikira secara serius sebagai jenayah antarabangsa. Dan yang terakhir, tiada mekanisme kehakiman antarabangsa yang mampu mengambil tindakan segera terhadap pelaku jenayah perang ketika konflik sedang berlaku. Jadi, maka kesemua faktor ini menyebabkan pelanggaran kemanusiaan berlaku tanpa halangan yang berkesan. Okey, apakah pengajaran yang boleh diambil daripada tragedi ini pada masa ini? Baiklah, tragedi Nanjing ini mengajar kita bahawa undang-undang saja tidak mencukupi untuk melindungi manusia semasa peperangan. Undang-undang ini juga perlu disokong oleh mekanisme penguatkuasaan yang kuat, komitmen politik negara dan penghormatan terhadap norma kemanusiaan sejagat. Peristiwa ini juga menjadi pembangkit kepada pengukuhan Geneva Convention 1949 dan perkembangan institusi keadilan antarabangsa yang lebih tersusun. Jadi, oleh itu, tragedi Nanjing harus dijadikan pengajaran agar kekejaman yang sama tidak berulang pada masa hadapan. Okay, terima kasih panel 4. Kesimpulannya, Nanjing Massacre membuktikan bahawa kelemahan undang-undang kemanusiaan antarabangsa bukan hanya berpunca daripada kekurangan peraturan, tetapi juga kegagalan penguatkuasaan, kelemahan institusi antarabangsa, serta keutamaan politik kuasa berbanding nilai kemanusiaan. Peristiwa ini menjadi pengingatan bahawa keamanan dunia memerlukan bukan sahaja undang-undang, tetapi juga komitmen bersama untuk menghormati maruah dan hak setiap manusia. Sekian, terima kasih.